warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Nurul Faidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahari Omar, Taufan kita Ummu Aisyah, alhamdulillah. Fauzia Muhammad, alhamdulillah. Normala Mahmud, Nurazian binti Muhammad, Lintas Suraya, Taufan kita Normala Mahmud, Taufan kita Haziana Nurdin, Taufan di Facebook ni, Minimik MKI, Ustaz Fairuz Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Habibi ya Maulai. Nur Afida, Nur Sahariza, Taufan kita, Saudara Fazil Misbar, Taufan kita, Nur Rilis, Ummu Fatih, Syed Al-Zarab, Syaz Syarias, Arpa Kaus, Cikgu Annie dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Malam ni saya cadang nak renung ayat keempat, 5, 6 dan 7 daripada surah An-Naml, surah Semut. Mari sama kita buka tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni, jilid yang ke-7, muka surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم. Ayat keempat, 5, 6 dan 7. Sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu mereka bergelumang dalam kesesatan. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia, dan bagi mereka di akhirat adalah orang yang paling rugi. Dan sungguhnya engkau telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguhnya aku melihat api, aku kelak akan bawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku bawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat memanaskan, dapat mengambil cahaya, dapat memanaskan dirimu ketika malam yang sejuk ini. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, cuba kita lihat muka surat kedua tafsir Ibn Kathir ni. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, nescaya kami dan mendustakannya, menganggap perkara itu mustahil, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Mereka telah pun bergelumang, iaitu memandang baik apa yang mereka lakukan, kami biarkan mereka dalam penyimpangan dan bergelumang dalam kesesatan. Itu merupakan balasan atas perbuatan mereka mendustakan hari akhirat, sebagaimana firman Allah SWT, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Begitu juga kami malingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah mendapat beriman kepadanya daripada permulaannya. Dan ayat seterusnya, ulaika alladzina lahum su'ul azab, mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia dan juga akhirat. Dan dalam ayat ini, wa hum fil akhirati humul akhsarun, dan di akhirat mereka merupakan orang yang paling rugi, yang tidak ada orang lebih rugi daripada mereka, kerana rugi daripada di dunia. Kalau rugi harta, ia dapat dikembalikan, tapi kalau rugi agama, maka ini merupakan satu ujian yang besar dalam hidup seseorang. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, itu sebab kita berdoa kepada Allah dan doa yang panjang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu waritha minna wansurna ala man a'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina. Maksud doa ni, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah jadikan musibah dalam agamaku. Kerana akhir zaman menyaksikan manusia masuk waktu pagi sebagai mukmin, masuk waktu petang sudah jadi kafir. Masuk waktu petang sebagai mukmin, keesokan harinya dia sudah kafir kepada Allah SWT.
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kerana menjual agamanya bagi merebut habuan dunia yang tidak pernah ada noktanya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini merupakan satu ujian dalam kehidupan bagi si kafir, kerana dia memandang indah segala apa yang dilakukan. Kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Ashur, kenapa ayat ini datang? Ayat ni tiba-tiba muncul di depan kita selepas menceritakan bahagian orang yang beriman, iaitu orang beriman digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini huda wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sifat orang beriman, mereka mendapat ketenangan, kebahagiaan, dan kita telah bincangkan dalam kuliah semalam berkaitan dengan perkataan yakin itu sendiri, mengikut marhalahnya, mengikut chapternya, mengikut mustawanya, tahap-tahapnya. Kemudian datang ayat keempat ni seolah memberikan jawapan bahawa kenapa si kafir tidak beriman kepada Al-Quran. So ada pertanyaan yang muncul begitu, kata Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir. Lalu Allah SWT menjelaskan, sungguhnya orang-orang kafir itu kami telah hiaskan bagi mereka segala apa yang mereka lakukan, dan mereka itu buta. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan amah, ini merupakan satu perkataan yang digunakan oleh Al-Quran bagi merujuk kepada makna buta hati. Dia serupa dengan perkataan a'ma. Kita belajar surah Abasa wa Tawalla ja'ahul a'ma. A'ma ni dia merujuk kepada buta mata, tapi kalau sebut a'ma, iaitu ya'mahun, dia merujuk kepada buta mata hati. Jadi seorang yang buta hatinya akan sesat dan tidak akan menemui arah hidup yang sebenar. Dia akan hidup dalam keadaan kegelapan yang gelap katup, terumbang-ambing, bingung dalam kesesatannya. Jadi itulah sebabnya Allah menggunakan pemilihan perkataan di sini ya'mahun, present tense, yang merujuk kepada berkekalan sifat buta mata hati itu, sehingga mereka gagal untuk menilai perkara yang benar sebagai kebenaran. Kalau jadi sebagai doktor sebagai contohnya, setiap hari dia merawat pesakit, buat pembedahan, tapi mata hatinya sudah tertutup, dia tidak boleh menerima kebenaran tentang adanya Tuhan. Bagaimana seorang doktor yang bijak, yang melihat ni doktor kafir, kita ceritakan tuan-tuan ya, dia tahu bila seorang tu kena penyakit jantung sebagai contohnya, maka Allah mentakdirkan dalam sistem badan manusia ada kabel, ada urat spare, duk kat tangan ada, kat betis ada, untuk diambil digunakan bila jantung itu mengalami masalah ketersumbatan contohnya. Tuan-tuan ini semua orang tahu. Takkanlah benda ni berlaku dengan kebetulan. Jadi apakah daya seseorang yang bijak seperti itu pun boleh jadi sesat kerana pintu hatinya sudah buta. Ya amahun, perkataan amah berarti dari perkataan kalau kita perhatikan beza dari perkataan amah, iaitu a'ma ini merujuk pada buta mata luaran, mata fizikal. Tapi kalau merujuk pada amah, ain mim ha, ia merujuk pada buta mata hati. Jadi perlu diingat bahawa daripada kesinambungan ini dapat terputus jika mereka mengasah potensi positif dalam mereka. Kalau mereka berusaha untuk berubah mencari hidayah, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, orang yang berusaha untuk mencari hidayah itu pasti Allah akan berikan kepadanya. Jadi bila kita perhatikan tuan-tuan, perkataan yang Allah gunakan zayyana ni diambil perkataan zain. Kalau orang Arab untuk pergi ke Jordan, dia zain ni maknanya mumtaz, bagus. Zain, tayyib, aywa, ini merujuk kepada bagus. Hasan, ini perkataan yang orang Arab gunakan. Zain, maka dia merujuk kepada satu yang indah, yang dianggap baik oleh orang walaupun pada hakikatnya buruk. Jadi seseorang boleh saja menganggap bahawa arak sebagai contohnya dada itu benda yang baik. Orang kafir menganggap bahawa menggunakan arak itu untuk membersihkan rambut, mengelakkan uban, sebagai contohnya tanggapan-tanggapan seperti itu mereka dibuat kajian. Kalau minum arak ini boleh menyebabkan seorang itu dapat refreshment, nanti boleh meluahkan apa saja ada dalam hati, benak, fikiran, sanubari mereka. Jadi perkataan yang dipilih oleh Allah kat sini, kami zayyana, kami jadikan dunia itu dipandang indah oleh mereka. Jadi ini merujuk kepada pelaku yang menghiasi hati orang-orang kafir ini. Bila merujuk kepada bentuk jamak yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan sebelum ini, ia merujukkan, mengisyaratkan ada keterlibatan pihak lain dalam apa yang berlaku itu. Maksudnya di sini Allah dengan kehendaknya, kemudian dengan malaikatnya, dengan orang-orang kelilingnya yang turut membantu seseorang itu untuk jadi baik ataupun jadi buruk ataupun jadi rosak. Jadi keterlibatan mereka dalam bentuk tekad mereka untuk menolak Al-Quran, keengganan mereka untuk mengasah dan juga mengasuh jiwa mereka untuk mengikuti Al-Quran, sehingga merujuk kepada perangai kebejatan, penyimpangan yang berlaku itu. Jadi sedangkan keterlibatan Allah dalam perkara ini adalah
Kalau kita nak bagi faham yang mudah, menetapkan sunnatullah. Sunnatullah dalam hidup ni, bila seorang itu bergegas, berusaha, bergiat melakukan perkara-perkara mungkar, maka itu yang akan diperolehinya. Ini pilihan daripada dia mengikut sunnatullah yang Allah jadikan. Jadi ini maksudnya keterlibatan Allah dalam menjadikan orang-orang kafir itu makin hari makin sesat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sedangkan kalau dia cenderung kepada kebenaran, berusaha untuk mengasah aspek-aspek positif dalam dirinya, belajar, menuntut ilmu, berkawan, bertanya, bergaul, maka Allah akan memperindahkan mereka itu kebenaran. Sebaliknya, kalau dia memilih untuk mengikut kemungkaran, perkara-perkara kemaksiatan, menyeronokkan, seperti yang telah kita pelajari, hufatin nar bi syahawat, bahawa nak masuk ke neraka ini adalah mudah kerana jalannya merupakan jalan syahwat. Sedangkan hufatil jannah bil makarih, nak pergi ke syurga ia perlu melalui wanak duri, tidak ada kapit merah yang dibentangkan. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi Allah, atau siapa saja yang membentengkan jiwanya dengan iman dan taqwa, maka dia akan selamat daripada nafsu dan keburukan yang sama ini syaitan perindahkan. Seperti kisah Ibn Jauzi yang saya bawakan semalam, bandingan kedudukan akal bagaimana, nafsu syahwat bagaimana, hati bagaimana, syaitan bagaimana, amal-amal saleh bagaimana dalam kedudukan satu kota yang diperkuatkan benteng, tapi benteng itu pun ada kelemahan, ada rongga, ada liang, ada ruang untuk masuknya syaitan daripada luar yang merupakan musuh-musuh. Telah saya berikan gambaran semalam. Tuan-tuan merujuk dalam kuliah bahagian kedua surat An-Naml semalam, tuan-tuan ni. Jadi kalau kita perhatikan perkataan tazin ini, kita orang beriman juga diajar oleh Allah SWT dalam firman-Nya melalui surah Al-Hujurat, bila Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah lah yang menjadikan hati kamu itu cinta kepada keimanan, menjadikan keimanan itu indah dalam diri kamu, menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan perkara-perkara penerhakaan kepada Allah, maka itulah jalan mereka, orang yang mengikut jalan lurus. Jadi sebagaimana si kafir ini terpedaya dengan kehidupan dunia, dihiaskan untuknya dunia, sehingga melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu indah, jadi terbalik. Tuan-tuan ni boleh katakan, tapi itu semua adalah merupakan permainan syaitan, syahwat. Dan Allah dalam sunnatullah yang menetapkan kalau itu yang kau pilih, yang kau akan mendapatinya. Sedangkan orang beriman, mereka diajar oleh Allah SWT dan dalam doa Nabi yang panjang dalam satu peristiwa ketika berlakunya perang Uhud. Nabi berdoa dengan doa yang penting ni, tuan-tuan. Kita pun mengalami masalah ekonomi pada hari ini, saya ijazahkan kepada tuan-tuan doa ni. Doa ni panjang, tuan-tuan. Mudah-mudahan Ustaz Syafiq Murad boleh masukkan nanti. Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabatta wa la muqarriba lima ba'atta wa la muba'ida lima qarabta. Allahumma absut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlik wa rizqik. Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim alladhi la yahulu wa yazul. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawma al-'aila wal amna yawma al-khawf. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'al Allahumma وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل كافة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزقك وعذابك اللهم قاتل كافة الذين اوتوا الكتاب اله الحق آمين. Panjang doa ni. Rangkap yang serujuk adalah maksud Nabi, Allahumma habib ilana iman wa zayyinhu fi qulubina, sesuai dengan ayat ke-7 surah Al-Hujurat. Doa ni panjang ni, mudah-mudahan Ustaz Syafiq Murad boleh dapatkan. Ada dalam kitab Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari. InsyaAllah tak lama lagi telah kita akan terbitkan buku karya Imam Bukhari yang penting ni, namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Kitab menceritakan tentang akhlak, sikap, tindakan orang-orang beriman untuk mencontohi Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa ni tadi, tuan-tuan? Doa Nabi ketika berada dalam kemelut di Uhud. Umat Islam tewas, mereka disuap moral jatuh, ramai di kalangan para sahabat gugur sebagai syuhada, maka Nabi berdoa. Kita pun mengalami tekanan yang berbagai-bagai pada hari ini, tuan-tuan. Kadang-kadang kita jadi majikan, nak bayar gaji, staf pun tak ada. Kadang-kadang kita bekerja dalam bidang tentu, projek pun tak ada. Tuan-tuan, ujian yang alami kan. Jadi amalkan doa ni. Panjang doa ni, tapi sangat baik untuk kita amalkan. Sekali lagi saya baca. Allahumma lakal hamdu kullu,
اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم لا مؤتي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يهول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم المقيم اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويسدون عن سبيلك وجعل عليهم رزقك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. Panjang Ustaz Syafiq Murad boleh tuliskan doa ni? Doa ni tuan-tuan memang panjang. Doa ni Nabi bermunajat kepada Allah dalam keadaan umat Islam tewas dalam perang Uhud. Panjang doa ni kan, tapi ada rangkap yang saya maksudkan tadi. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar-rasyidin. Sekali lagi saya baca nanti tuan-tuan dapatkan doa ni. Ustaz Syafiq Murad akan masukkan. Nanti tuan-tuan hafal Kalau tak hafal pun kita print out kan, letak dekat tempat sejadah kita waktu kita munajat waktu malam. Banyak perkara yang kita kena minta pada Allah dalam doa ni. Adalah doa yang Nabi amalkan ketika umat Islam tewas dalam perang Uhud. Lagi sekali saya baca Allahumma lakal hamdu Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabadta wa la muqarriba lima ba'adta wa la muba'ida lima qarrabta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima ataita Allahumma basut alaina min barakatik wa rahmatik wa fadlik wa rizqik Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim alladhi la yahul wa la yazul Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawma al-'aila wal amna yawma al-khawf Allahumma inni a'udzu bika min sharri ma ataytana wa sharri ma mana'tana اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين. Jadi rangkap yang sedang saya rujuk dalam berkenaan dengan ayat keempat ni tadi adalah zayyana lahum a'malahum. Si kafir kesesatannya diperhiaskan oleh Allah, makin sesat makin jauh daripada Allah. Tapi kita orang beriman mohon kepada Allah supaya dihias kepada kita amal-amal saleh untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Makin seronok, makin banyak puasa makin seronok, makin banyak qiyamul lail makin gembira, makin banyak melakukan ketaatan makin hati kita khusyuk tawaduk. Jadi inilah doa yang dianjurkan ketika kita mengalami musibah dalam hidup, kejatuhan, penganiayaan, penipuan, dan kita tidak ada tempat bergantung melainkan kepada Allah pada saat itu, seperti kedudukan Nabi dalam perang Uhud. Jadi rangkap yang sangat penting, kalau kita tak dapat amalkan semua, amalkanlah yang diiktibas daripada ayat surah Hujurat yang ke-7 tu. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar-rasyidin. Ini adalah bahagian yang sangat penting berkaitan dengan si kafir diberi perhiasan dalam kehidupannya lalu dilalai, tapi si mukmin dihiaskan hidupnya untuk melakukan kebaikan di masa keseronokan, kegembiraan. Kerana iman ni pernah saya bincangkan dengan tuan-tuan, iman ni mesti ada kemanisan dalam melakukan ibadah. Seperti kisah yang saya janjikan kepada tuan-tuan, iaitu kisah seorang sahabat bernama Haritha ataupun Al-Harith. Beliau ni datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu Nabi bertanya kepadanya, kaifa asbahta ya Haritha? Wahai Haritha, bagaimanakah engkau menghadapi hari ini? Maka jawapan Haritha, asbahtu mu'minan haqqan. Wahai Rasulullah, saya melalui hari ini dengan penuh rasa kegembiraan kerana saya seorang yang beriman kepada Allah. Maka Nabi tanya kepadanya, setiap perkataan yang kau ungkapkan tu mesti ada bukti, wahai Haritha. Apakah bukti kata-katamu itu? Maka jawapan Haritha kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, azafat nafsi ani dunya fa azma'tu
nahari wa ashartu layali fastawa indi zahabuha wa madaruha ka'ni anzuru ila arsy rabbi barizan wa ka'ni anzuru ila ahli jannati wa hum yatazawaruna fiha wa ka'ni anzuru ila ahli an-nar wa hum yata'awuna fiha. Maka Nabi SAW telah berkata kepadanya, Abdun nawarallahu wa arafta falzam. Dalam peristiwa ini tuan-tuan, Nabi telah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Al-Harith ataupun Al-Harithah. Wahai Harithah ataupun Harith bin Malik Ansari, bagaimanakah engkau menghadapi kehidupan hari ini? Macam kita bertanya kepada seorang lah, kaifa haluka, apa khabar? Jawapannya, wahai Rasulullah, saya nak kongsi sedikit pengalaman saya. Saya merasa kehidupan dunia ni tidak ada apa nilai, wahai Rasulullah. Saya rasa seronok jadi orang beriman. Dan saya melihat emas dan juga batu tidak ada bezanya lagi. Oleh kerana keseronokan saya jadi orang beriman, saya rasa seronok berpuasa pada siang hari. Dan saya rasa seronok dapat qiyam pada waktu malam. Oleh kerana itu, wahai Rasulullah, Allah telah merezekikan kepada saya satu perkara, saya seolah dapat melihat arash Allah itu, arash Ar-Rahman itu dalam keadaan jelas di depan mata saya. Pertama. Yang kedua, saya nampak ahli syurga yang berada di langit itu sedang menziarahi satu sama lain. Dan saya melihat ahli neraka itu sedang menjerit-jerit minta pertolongan kerana azab yang mereka sedang diseksa itu. Maka Nabi pun bersabda, Masya Allah, ini seorang hamba yang telah Allah terangkan hatinya. Wahai Harithah, arafta falzam, engkau telah mengetahui keimanan itu, maka kekallah engkau di dalamnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sahabat namanya Harithah. Para ulama hadis adalah penilaian terhadap hadis ini. Setengah mereka mengatakan dia hadis dhaif, setengah mengatakan dia mungkar. Walaupun demikian tuan-tuan, tapi cerita ni dibawalah oleh tuan guru saya, Maulana Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas, dalam satu peringatannya kepada kita tentang hakikat iman. Jadi bila beriman itu sampai ke setahap yang mana seolah-olah dia merasakan emas dengan batu itu tak ada beza, maka tak ada nilai dunia di sisi ini. Lalu keseronokan lahir dalam hidupnya dengan banyak puasa, banyak qiyamul lail pada waktu malam. Lalu Allah kurniakan kepadanya kelebihan dapat melihat arash Allah terang benderang, dapat melihat ahli syurga sedang diseksa, sedang mendapat nikmat ziarah masjid lain, dan sebaliknya melihat neraka sedang diseksa dan minta tolong kepada Allah dalam beratnya seksa yang dihadapi itu. Setelah itu tuan, saya berceramah tentang hadis ni ke satu tempat di Kuala Lumpur. Maka saya menerangkan hadis ni, tiba-tiba habis kuliah datanglah seorang kata kepada saya, Ustaz, apa yang saya sampaikan itu berlaku dalam hidup saya. Saya kata, macam mana cuba ceritakan. Orang yang nampak baik ni adalah seorang ustaz mengajar di sebuah sekolah rendah. Kata kepada saya, beliau bercerita Ramadan yang lalu, ni beberapa tahun lepas, bukan Ramadan tahun ni, Ramadan dulu. Kata kepada saya, Ustaz, saya diuji Allah dalam Ramadan yang lalu, beberapa hari sebelum raya, isteri saya meninggal dunia. Allah Akbar. Isteri saya ni seorang yang sangat salihah, rajin qiyamul lail, puasa sunat dengan izin saya. Anak kami 8 orang. Dan isteri saya mengambil kerja untuk menjahit baju raya, langsir dan sebagainya. Maka beberapa hari sebelum Ramadan itu, dia kata dia sakit dada. Saya bawalah dia pergi ke IJN. Ni sahabat ni cerita tuan-tuan ni. Maka sampai di IJN kami mendapat rawatan. Doktor mengatakan tak apa, nanti lepas raya datang lagi sekali. Nampaknya tak ada apa-apa yang kritikal, tak ada apa yang berat. Okey, nanti lepas raya datang. Tuan-tuan berpuasa dalam Ramadan itu, isinya menjahit baju, orang tempah dan sebagainya. Dan dia pun dah siapkan baju suaminya, anak-anaknya untuk raya. Maka beberapa hari sebelum raya, isterinya sakit dada sekali dan tak sempat dibawa ke IJN, isterinya meninggal dunia. Sahabat ni cerita tuan ni. Allah. Lalu meninggal dunia, mereka beridha lah. Raya pada kali itu raya yang sangat menguji kerana tiada isteri di sisi. Anak-anak pun masih kecil lagi. Apa nak buat, ridha Allah lah. Kita pernah belajar doa kalau kematian ke ujian ke, banyaklah berdoa dengan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita dah belajar doa ni kan. Siapa yang baca doa ni yang penuh keyakinan, nanti Allah akan ampunkan dosa dan Allah akan gantikan dalam ujian yang dihadapi itu satu benda yang lebih baik daripadanya. Maka sahabat yang merupakan ustaz rendah ini berkata, isteri yang meninggal dunia tak sempat nak buat rawatan. Maka raya pada itu raya yang sangat menguji, kesedihan dan sebagainya. Oleh kerana teringat isinya itu, isinya selalu gerakkan dia tahajud, tuan-tuan. Ustaz ni bercerita, isinya tidak belajar tinggi tapi orangnya salihah. Ustaz ni cerita pada saya, tuan-tuan, empat mata bercerita dengan saya. Oleh kerana teringat akan isteri itu dan selalu merasa seolah macam bangkit tahajud, macam dia masih ada dan dia yang gerakkan saya bangun tahajud, kata Ustaz ni. Subhanallah, hebat. Maka satu malam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu, bukalah hijab untukku melihat bagaimana keadaan isteriku sekarang di alam barzah. Maka doa hamba Allah ini dimakbulkan oleh Allah. Dia dapat melihat isterinya dalam keadaan isterinya sebaik-baik rupa, seindah-indah rupa, setenang-tenang keadaan, dan dia yakin isterinya dalam kalangan orang ahli syurga. Dan bukan itu saja Ustaz, saya juga dapat melihat adik-adik keluarga yang telah pergi, datuk nenek moyang yang telah pergi meninggalkan kami juga masuk syurga. Allahu Akbar, masya-Allah. Dan ada juga yang saya lihat orang yang susah. Lalu saya merasa sangat pelik pengalaman itu. Selalu saya dapat lihat. Sehinggalah akhirnya saya merasa takut tertipu dengan syaitan dan sebagainya. Maka saya minta kepada Allah untuk menutup hijab itu semula. Dah tahu isteri berada dalam melimpah kurnia keridhaan Allah kerana ketaatan, kesalihannya masih hidup, maka cukuplah setakat itu, wahai Tuhan, tutuplah pintu ni kerana aku tak sanggup melihatnya lagi. Subhanallah, masya Allah. Saya mendengar cerita ini daripada seorang yang saya yakin kesalihannya, agamanya, akhlaknya, ibadahnya. Maka bukanlah saya nak mengatakan hadis ini dhaif pada kebanyakan para ulama, lalu saya nak mensahihkannya, mentasihkannya. Bukan, saya bukan ahli hadis, tuan-tuan. Para ulama kebanyakannya mengatakan hadis dhaif. Hadis ini merupakan hadis yang ada sebahagian mengatakan mungkar. Tapi ia cerita, ia bukannya hukum. Para ulama punya prinsip bila membawakan cerita, terutamanya raqaiq, maka mereka akan bawa cerita-cerita ini untuk melembutkan hati. Ia bukannya hukum, ia tak ada kena dengan hukum untuk isbatkan satu perkara halal haram, tidak. Ia hanya cerita. Jadi dalam bab cerita, para ulama agak longgar dalam pembawaan kisah yang dikemukakan mereka, seperti manhaj kebanyakan para ulama hadis. Baik, jadi apa yang kita dapat fahami daripada ayat ini, orang-orang beriman, Allah beri kepadanya kenikmatan bila dia melakukan ibadah, bila dia mujahadah, bila dia berdoa, maka Allah beri kepadanya kemanisan, kesenukan. Walaupun orang nampak susah. Ada orang merasakan banyaknya puasa, tak penat ke? Tapi baginya seronok, tuan-tuan. Orang yang berniat puasa untuk kurus, tentulah dirasa itu penderaan untuk diri sendiri. Banyak benda dia tak boleh buat, tak boleh makan. Tapi orang beriman yang melazimi ibadah ini masa seronok. Kalau dia tertinggal sembahyang duha, rasa macam satu gunung nak mempak kepalanya. Kalau dia terlupa untuk bersedekah, berdoa untuk ayah ibunya, dia rasa satu beban besar dalam hidup. Inilah perbezaan perspektif si salih dengan si talih. Salih maknanya orang yang dekat dengan Allah, talih orang yang sesat dalam kehidupannya. Jadi kita dapat lihat ayat ini mengisyaratkan bahawa peringkat kebaikan dan keburukan seseorang ditentukan oleh kecenderungan pilihan hatinya. Allah SWT memberi kepada mereka kudrat untuk memilih. Kita yang buat pilihan, malam ni kita nak bangun tahajud ke, kita nak tengok movie sampai ke pagi ke, kita nak baca hadis ke, atau kita nak baca WhatsApp yang entah apa-apa masuk dalam kita punya box itu dengan melaga-lagakan orang, fitnah dan sebagainya. Kita ni dalam hidup tak payahlah tahu banyak sangat benda, tuan-tuan. Mari tahu sikit-sikit sudah. Kecuali benda yang mendekatkan diri kepada Allah, kita tahu mendalam. Kerana bila kita terlalu banyak melepaskan pandangan dan pengetahuan kita pada benda yang tak perlu, nanti hati kita dia susah. Semua orang kita nak beritahu, orang tu sakit, orang tu dipukul oleh ayahnya, orang itu, semua kita nak beritahu. Lama hati kita berserabut dengan macam-macam benda. Kita tak perlu tahu semua, tuan-tuan. Anggaplah apa yang berlaku pada orang itu sebagai musibah dalam ujiannya, dalam kehidupannya. Kita bacalah benda-benda yang boleh menambah nilai kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Kalau kita nak beritahu semua benda, kita akan jadi orang gila, tuan-tuan, yang mulia Allah sekalian.
masa sangat sedikit, utamakanlah benda yang wajib.